Pernahkah anda rasa seolah-olah seluruh hidup anda sedang runtuh? Seolah-olah setiap tiang yang anda bina, setiap kepastian yang anda pegang, tiba-tiba musnah di hadapan mata anda. Mungkin perniagaan anda gagal, hubungan berakhir, atau anda rasa hilang arah tanpa tujuan yang jelas. Kekacauan ini terasa begitu berat, seolah-olah alam semesta sedang menghukum anda. Ramai yang akan memberitahu anda untuk terus berjuang, untuk melawan. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa kekacauan ini, kehancuran ini bukanlah satu penamat? Sebaliknya, ia adalah permulaan kepada keajaiban terbesar dalam hidup anda. Fasa yang paling sukar dalam hidup anda selalunya adalah satu proses penstrukturan semula dalaman yang perlu berlaku. Ia adalah tanda bahawa versi lama diri anda, kepercayaan lama dan tenaga lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda sedang dibersihkan secara paksa. Bayangkan anda ingin membina sebuah bangunan pencakar langit yang megah. Anda tidak boleh membinanya di atas tapak rumah usang yang rapuh. Anda perlu merobohkan struktur lama itu terlebih dahulu, membersihkan tapak dan menggali asas yang dalam dan kukuh. Proses merobohkan itu bising, berdebu dan kelihatan huru-hara. Tetapi ia adalah langkah yang paling penting. Inilah yang sedang berlaku kepada anda. Alam semesta tidak menghancurkan anda. Ia sedang menyediakan tapak yang kukuh untuk sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah dan lebih selari dengan jiwa sejati anda. Kehancuran ini adalah satu anugerah yang menyamar. Ia adalah tanda bahawa permintaan dan doa anda telah didengari. Alam semesta kini sedang bekerja untuk anda, bukan menentang anda. Penyelesaian kepada penderitaan ini bukanlah dengan melawan kekacauan itu. Sebaliknya, ia adalah dengan mengubah perspektif anda sepenuhnya. Anda perlu mula melihatnya sebagai satu proses kelahiran semula. Setiap cabaran adalah satu peluang untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi perlu anda bawa. Kehilangan pekerjaan mungkin untuk membuka jalan kepada kerjaya impian anda. Perpisahan yang menyakitkan mungkin untuk memberi ruang kepada cinta sejati yang lebih mendalam. Ini bukan sekadar pemikiran positif yang kosong. Ini adalah pemahaman mendalam tentang cara tenaga berfungsi. Untuk menerima frekuensi yang lebih tinggi seperti kelimpahan, kegembiraan dan kedamaian, anda perlu terlebih dahulu mengosongkan ruang daripada frekuensi yang lebih rendah seperti ketakutan, keraguan dan rasa tidak layak. Proses pembersihan ini berlaku di peringkat tenaga sebelum ia menjelma di dunia fizikal. Anda mungkin berasa sangat letih tanpa sebab atau tiba-tiba hilang minat terhadap perkara yang pernah anda gemari. Anda mungkin menjauhkan diri daripada sesetengah kawan. Ini semua adalah sebahagian daripada proses penentukuran semula. Tenaga anda sedang dinaik taraf. Dan langkah pertama untuk mempercepatkan proses ini adalah dengan berhenti melawannya. Amalkan penyerahan. Berserah bukanlah bermaksud mengaku kalah. Ia adalah satu tindakan kepercayaan yang amat kuat. Ia adalah pengakuan bahawa ada kebijaksanaan yang lebih besar sedang bekerja dan anda percaya sepenuhnya pada proses itu, walaupun anda tidak dapat melihat gambaran penuhnya lagi. Apabila anda berserah, anda berhenti membazir tenaga untuk melawan arus dan sebaliknya, anda mula mengalir bersamanya menuju keajaiban anda. Tetapi, mengapa proses ini terasa begitu sukar, begitu menyakitkan? Jawapannya terletak jauh di dalam minda anda. Neuroscience mengajar kita bahawa kira-kira 95% daripada kehidupan seharian kita, tindakan, pemikiran dan emosi kita dikawal oleh minda separasedar. Minda separasedar ini adalah seperti sebuah komputer yang telah diprogramkan sejak kecil berdasarkan pengalaman, kepercayaan dan terutamanya memori emosi kita. Program ini direka untuk satu tujuan utama,
untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa. Walaupun keadaan biasa itu adalah penderitaan, kekurangan atau kekecewaan, bagi minda separa sedar, ia adalah zon selamat kerana ia sudah biasa dengannya. Apabila anda secara sedar memutuskan untuk mahukan perubahan, lebih banyak kejayaan, lebih banyak cinta, lebih banyak kebahagiaan, anda mencipta satu konflik dalaman. Minda sedar anda yang hanya 5% itu mahukan masa depan yang baru. Tetapi 95% daripada diri anda, iaitu minda separa sedar, sedang berpegang teguh pada masa lalu. Kekacauan yang anda alami di luar sebenarnya adalah cerminan peperangan yang berlaku di dalam diri anda. Identiti anda, iaitu diri yang anda kenali, telah terbina di sekeliling cerita-cerita lama ini. Melepaskan penderitaan bermakna melepaskan sebahagian daripada identiti anda. Inilah sebabnya ia terasa seperti satu kematian. Anda sebenarnya sedang melalui proses kematian ego, kematian versi lama diri anda. Minda separa sedar akan melakukan apa sahaja untuk menghalang ini. Ia akan membanjiri anda dengan keraguan, ketakutan dan memori kegagalan masa lalu untuk menarik anda kembali ke zon selesa yang lama. Memahami ini adalah langkah pertama untuk bebas. Anda bukan pemikiran anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan pemikiran itu. Sekarang, mari kita beralih kepada langkah praktikal untuk mengemudi proses ini dan mempercepatkan anjakan anda. Prinsip asasnya datang dari salah satu penemuan paling membingungkan dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, saintis mendapati bahawa zarah subatom berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga apabila tidak diperhatikan. Tetapi sebaik sahaja ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Maksudnya, kesedaran atau pemerhatian secara literal mencipta realiti. Anda adalah pemerhati dalam hidup anda. Selama ini, anda telah secara tidak sedar memerhatikan dan menguatkan realiti lama anda dengan memberi perhatian kepada masalah, ketakutan dan kekurangan. Untuk mencipta anjakan yang pantas, anda perlu menjadi pemerhati yang sedar. Mulakan dengan melatih diri anda untuk memerhatikan pemikiran dan emosi anda tanpa menghakiminya. Apabila rasa takut muncul, jangan melawannya atau mempercayainya. Sebaliknya, katakan pada diri anda, ini dia program ketakutan sedang berjalan. Saya perhatikan ia, tetapi saya tidak akan terlibat dengannya. Dengan melakukan ini, anda menarik tenaga anda keluar dari program lama itu. Anda berhenti memberinya kuasa. Ini adalah bentuk meditasi yang paling berkuasa. Sains epigenetik menyokong ini dengan menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu pemikiran dan emosi kita, boleh menghantar isyarat baru kepada sel-sel kita dan mengubah ekspresi genetik kita. Apabila anda mengubah keadaan dalaman anda dari ketakutan kepada kepercayaan, dari kerisauan kepada kedamaian, anda secara literal memprogram semula badan dan medan tenaga anda pada peringkat selular. Jadi, tindakan anda hari ini adalah mudah tetapi mendalam. Jadilah pemerhati senyap bagi dunia dalaman anda. Ambil peranan sebagai saintis kuantum bagi hidup anda sendiri. Dan saksikan bagaimana realiti mula berubah sebagai tindak balas kepada pemerhatian sedar anda. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi. Kerana di sinilah letaknya kunci sebenar untuk menjadi pencipta realiti anda. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa pada dasarnya segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran anda adalah tenaga. Emosi anda adalah tenaga. Kerusi yang anda duduki, udara yang anda sedut, semuanya adalah tenaga. Emosi berfrekuensi rendah seperti rasa bersalah, malu dan takut bergetar pada kelajuan yang perlahan dan padat.
Manakala emosi berfrekuensi tinggi seperti cinta, kegembiraan dan kesyukuran bergetar pada kelajuan yang sangat pantas dan ringan. Hukum getaran menyatakan bahawa tenaga hanya akan menarik tenaga yang mempunyai frekuensi yang sama. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik siapa diri anda pada tahap getaran. Kekacauan yang anda alami adalah satu keadaan ketidakselarasan getaran atau incoherence. Fikiran anda mungkin mahukan kelimpahan, tetapi emosi anda menjerit ketakutan akan kekurangan. Keinginan dan kepercayaan anda bercanggah, menghantar isyarat yang bercampur baur kepada medan kuantum. Alam semesta keliru dan ia memantulkan semula kekeliruan itu sebagai kekacauan dalam hidup anda. Tugas anda bukanlah untuk mengawal dunia luar, tetapi untuk mewujudkan keselarasan ataupun coherence di dalam diri anda. Ini bermakna menyelaraskan fikiran, emosi dan tindakan anda dengan realiti yang anda inginkan. Anda perlu mula merasa perasaan mempunyai apa yang anda mahukan sekarang sebelum ia muncul. Anda tidak perlu menunggu keajaiban berlaku untuk berasa gembira. Anda perlu berasa gembira dahulu, dan dari situlah keajaiban akan lahir. Bagaimana anda tahu jika anda berada dalam keadaan selaras? Alam semesta akan mula menghantar isyarat kepada anda. Inilah yang dipanggil synchronicity. Anda mungkin mula melihat urutan nombor yang sama berulang kali, seperti tab 11 atau 444. Anda mungkin terfikir tentang seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon anda. Anda mungkin secara tidak sengaja terdengar perbualan yang memberikan jawapan tepat kepada soalan yang sedang bermain di fikiran anda. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah maklum balas dari medan kuantum. Ia adalah cara alam semesta memberitahu anda, teruskan. Anda berada di landasan yang betul. Frekuensi anda sedang meningkat. Semakin banyak anda memberi perhatian kepada tanda-tanda ini dan berterima kasih kepadanya, semakin kerap ia akan muncul, mengesahkan bahawa anda sedang bergerak dari kekacauan kepada penciptaan yang sedar. Memahami konsep ini secara teori adalah satu perkara, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan seharian adalah perkara yang lain. Kunci kepada transformasi yang berkekalan adalah amalan yang konsisten. Anda perlu membina momentum tenaga yang baru. Salah satu cara yang paling berkesan untuk melakukan ini adalah dengan memulakan hari anda dengan niat yang jelas. Sebelum anda mencapai telefon bimbit anda, sebelum dunia luar membanjiri kesedaran anda, ambil masa 5 hingga 10 minit untuk diri sendiri. Duduk diam, tutup mata anda dan tanya diri anda, apakah tenaga yang ingin saya jelmakan hari ini? Adakah ia kedamaian, keyakinan, kelimpahan, kreativiti? Pilih satu. Kemudian jangan hanya memikirkannya. Rasakannya dalam badan anda. Jika anda memilih kedamaian, rasakan bagaimana kedamaian itu terasa di dada anda, di bahu anda yang rileks, di nafas anda yang perlahan. Hayati perasaan itu seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Dengan melakukan ini, anda sedang menetapkan tanda tangan elektromagnetik anda untuk hari itu. Anda sedang menghantar isyarat yang jelas dan koheren kepada medan kuantum, memberitahunya realiti mana yang ingin anda alami. Anda menjadi proaktif dalam penciptaan hidup anda, bukan lagi reaktif terhadap keadaan luaran. Amalan mudah ini, jika dilakukan setiap hari, akan mula memprogram semula minda separa sedar anda dan mengubah titik tarikan getaran anda secara dramatik. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk berinteraksi. Kongsikan di ruangan komen di bawah, apakah satu tanda synchronicity yang pernah anda alami yang benar-benar membuat anda berhenti dan terfikir? Dengan berkongsi, kita dapat menguatkan kepercayaan kolektif kita terhadap keajaiban ini. Apabila anda mula mengamalkan ini, bersedialah. Versi lama diri anda, ego anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan.
Anda akan menghadapi musuh dalaman yang paling besar, keraguan. Fikiran seperti ini tidak akan berkesan, siapalah aku untuk mendapat semua ini? Atau mungkin ini semua hanya angan-angan akan muncul dengan kuat. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah tanda bahawa anda sedang benar-benar berubah. Neuroscience memanggilnya disonansi kognitif, iaitu ketidakselesaan yang timbul apabila kepercayaan baru anda bercanggah dengan program lama anda. Apabila keraguan ini datang, adalah penting untuk anda tidak bergaduh dengannya atau mempercayainya. Sebaliknya, akui kehadirannya. Anggap ia sebagai program komputer lama yang sedang berjalan buat kali terakhir sebelum dipadamkan. Katakan, terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya kini memilih jalan yang baru. Ini membawa kita kepada konsep resonance dalam mekanik kuantum. Untuk menarik realiti baru, anda bukan sahaja perlu mencapai frekuensinya sekali-sekala. Anda perlu menjadi resonan dengannya. Anda perlu mengekalkan getaran itu secara konsisten sehingga ia menjadi keadaan semula jadi anda. Ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Akan ada hari di mana anda jatuh semula ke corak lama. Jangan hukum diri anda. Maafkan diri anda dan mulakan semula pada saat berikutnya. Kestabilan datang dari amalan yang berterusan. Di sinilah kebijaksanaan kuno dan sains moden bertemu dengan sempurna. Setiap ajaran spiritual, dari Vedanta hingga ajaran tasawuf, menekankan kepentingan berserah dan percaya. Anda melakukan bahagian anda dengan menguruskan keadaan dalaman anda dan kemudian anda melepaskan hasilnya kepada kuasa yang lebih besar. Anda melepaskan kawalan ke atas bagaimana dan bila keajaiban itu akan tiba. Kepercayaan mutlak inilah yang memantapkan frekuensi anda dan membenarkan medan kuantum menyusun semula realiti di sekeliling anda dengan cara yang paling ajaib dan tidak dijangka. Jadi, kita sampai di penghujungnya. Jika ada satu perkara yang saya mahu anda bawa dari sini, ia adalah ini. Kekacauan yang sedang anda hadapi sekarang bukanlah satu sumpahan. Ia adalah satu jemputan. Ia adalah satu proses inisiasi yang suci untuk membawa anda ke tahap kesedaran dan kehidupan yang seterusnya. Anda sedang berada di ambang satu lonjakan kuantum yang besar. Setiap cabaran adalah satu pengajaran, setiap kesakitan adalah satu pembersihan. Alam semesta sedang bekerjasama dengan anda, menyingkirkan semua yang tidak lagi selari dengan takdir agung anda untuk memberi ruang kepada berkat yang tidak pernah anda bayangkan. Anda bukan mangsa kepada keadaan anda. Anda adalah pencipta yang berkuasa. Eksperimen celah ganda membuktikan bahawa kesedaran anda membentuk jirim. Neuroscience menunjukkan anda boleh memprogram semula minda anda. Epigenetik mengesahkan anda boleh mengubah takdir genetik anda melalui keadaan dalaman anda. Semua kuasa yang anda perlukan sudah ada di dalam diri anda. Ia terletak pada keupayaan anda untuk memilih frekuensi anda pada setiap saat. Untuk memilih cinta mengatasi ketakutan. Untuk memilih kepercayaan mengatasi keraguan. Untuk memilih kesyukuran mengatasi kekurangan. Berhentilah mencari jawapan di luar diri anda. Semua yang anda cari ada di dalam. Anda adalah alam semesta yang mengalami dirinya sendiri. Apabila anda mengubah diri anda, seluruh dunia berubah untuk anda. Jadi, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan kekacauan di sekeliling anda dan senyumlah. Kerana anda kini tahu rahsianya. Ia adalah bunyi tapak yang lama sedang dirobohkan untuk memberi laluan kepada istana impian anda. Keajaiban anda bukan sahaja mungkin, ia tidak dapat dielakkan. Buatlah komitmen kepada diri anda hari ini untuk mempercayai proses ini. Untuk menghormati perjalanan anda. Untuk mencintai diri anda melalui segalanya. Taib, saya bersedia di ruangan komen di bawah untuk mengisytiharkan kepada diri anda
dan kepada alam semesta bahawa anda secara rasmi membuka pintu untuk menerima keajaiban yang menjadi hak anda.